Boleh nampak ni ya? Nampak Ustaz. Baik. Ini kita punya DCI kita. Psikologi perkembangan. Okay, pastikan kursus USK 10303 seperti yang didaftar tu dalam pendaftaran masing-masing. So ni dah berubah penawaran. Tentunya semester 3 kan? Ustaz. Tahun 2 Pejang kredit. So apa yang nak di-cover? Kebenaran kepada psikologi perkembangan, dari segi definisi kepentingan, konsep pertumbuhan dan perkembangan dan sebagainya. Itu peringkat-peringkat dia. Okey lah. Yang ni dah ada dalam klip ni. Kita tengok dalam klip. Ya, nampak slide ni ya? Nampak Ustaz. Okey. Kita bakal Centroc. Lifespan Development. Centroc. Dia membincangkan perbezaan bentuk-bentuk perkembangan. Perkembangan perspektif perkembangan. Nak kena pasti kebanyakan proses-proses penting, tempoh masa dan juga isu-isu dalam perkembangan. Nak terangkan teori-teori utama perkembangan manusia. Nak menyatakan bagaimana kajian mengenai ataupun kajian ke atas perkembangan sepanjang hayat manusia ini dilakukan. So nak nyatakan concerns of contemporary studies in the field. Bagaimana, apakah kepentingan kajian perkembangan manusia ini, ciri-ciri perspektif perkembangan. So prepares individual to take responsibility for children. Jadi apa keperluan mengkaji ataupun mempelajari psikologi perkembangan ini? Antara yang pertamanya adalah persediaan individu untuk dia mengambil tanggungjawab pada anak-anak. Jadi setiap orang ataupun apa dia perlu tahu proses perkembangan. Semenjak daripada pranata sehinggalah ambang kematian. Sebab manusia ini mengalami perkembangan sepanjang hayat. Perkembangan itu bukan hanya bermula selepas kelahiran bayi tetapi bermula semasa conception, pembentukan manusia itu sendiri di dalam kandungan. Jadi proses-proses itu agak panjang. Ada tempoh masa yang kritikal, masa-masa tertentu apa yang sepatutnya dilakukan dari segi pemakanan, dari segi pemikiran, dari segi emosi, dari segi gerakan tubuh badan, kecerdasan dan sebagainya lah. Itu yang dipanggil prepares individual to take responsibility for children. Give insight about individual's life. Jadi nak beri kesedaran tentang kehidupan manusia itu sendiri. Bahawa kita semenjak daripada lahir, sedar-sedar yang kita ini wujud, daripada kecil sampailah dewasa sekarang. Apa proses yang telah kita lalui.
Okay, bagaimana proses itu berlaku? Okay, apa sebab faktor-faktor yang melancarkan proses perkembangan dan pertumbuhan manusia itu. Kalau kita lihat pada diri kita, apakah faktor-faktor kan? Bagaimana bentuk proses perkembangan itu berlaku? Jadi dalam psikologi perkembangan kita akan melihat 3 perkara utama yang kita akan fokus, iaitu perkembangan fizikal, perkembangan kognitif dan perkembangan sosio-emosi. Ini dilihat pada ketiga-tiga peringkat manusia. Peringkat bayi, peringkat kanak-kanak. Kalau kita nak pecahkan banyaklah. Kita pecahkan peringkat bayi, peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat dewasa dan peringkat orang tua. Kan? So, ketiga-tiga proses, ketiga-tiga elemen ini mengalami perkembangan, gerakan sepanjang kehidupan mereka. Dari segi fizikal, segi kognitif, mental, dan juga dari segi emosi dan juga sosio emosi. Bagaimana kognitif yang kita belajar secara asas itu di peringkat awal kanak-kanak, bagaimana kanak-kanak mula memahami sesuatu. Bagaimana kanak-kanak mula bertindak berdasarkan pemahaman dia. So, bagaimanakah proses itu berlaku? Bagaimana proses itu berlaku? Kadar kecepatan ataupun lambat proses perkembangan itu sama ada fizikal, kognitif dan juga emosi. Kalau kita tengok peralihan daripada kanak-kanak bayi kepada kanak-kanak, apa perubahan kepada kognitif? Dari segi kebolehan berfikir, kebolehan memahami konsep-konsep, perkara-perkara yang berbentuk konsep, kebolehan lain dari segi penakkulan, dari segi pengecaman, dan sebagainya. Bagaimana proses itu berlaku? Adakah perkara ini berbeza antara satu individu dengan individu yang lain? Apakah faktor-faktor yang mempercepatkan ataupun melambatkan proses pertumbuhan kognitif, proses pertumbuhan dan perkembangan fizikal, proses perkembangan emosi dan sebagainya? Adakah faktor genetik mempengaruhi perkara ini? Adakah faktor persekitaran mempengaruhi perkara ini? Adakah nature ataupun nurture yang memberi sumbangan kepada kelancaran perkembangan manusia itu dari 3 aspek tersebut? Boleh faham setakat ni? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. So provide knowledge about what individuals live will be like as they age. Kita nak tahu. Nak bagi tahu kehidupan manusia tu will be like as they age. Macam umur dia sekarang ni kan. Kalau awak umur 22 tahun sekarang, contoh 21 kan? 22, 21, 22 contoh. Adakah awak ini setara fizikal, mental dan juga emosi itu setara dengan umur awak sekarang? Ada orang umur 20 tetapi mental ataupun kognitif dia macam umur 6 tahun. Masih lagi tidak memahami perkara-perkara konsep, perkara-perkara abstrak dan sebagainya. Bercakap direct, straight, macam kanak-kanak dan sebagainya. Itulah benda kan, dari segi emosi, emosi macam budak-budak dan sebagainya. Mudah koyak. Dan juga perkembangan fizikal. Ada orang umur 20 mengalami kerencatan atau pertumbuhan fizikal terbantuk. Pertumbuhan fizikal yang terbantuk. Jadi seolah-olah tengok dia macam umur 8 tahun dan sebagainya. So kita tengok development. Development.
Boleh nampak lagi slide? Boleh. Boleh Ustaz. Okay. Terima Jangan sambil-sambil tu isi kehadiran yang saya share link dalam chat tu. So pattern of change that begins at conception and continue through the lifespan. Jadi bentuk-bentuk perubahan yang berlaku itu yang bermula pada masa conception, masa persenyawaan, pembentukan pergabungan, selepas pergabungan antara sperm dan ovum itu, terus melalui kehidupan manusia lah sampailah ambang kematian. Involve growth as well as decline brought on by aging and dying. Jadi melibatkan pertumbuhan, perkembangan, tumbuh-tumbuhan dan begitu juga penyusutan, penurunan yang dibawa disebabkan oleh penuaan dan juga kematian pada masa nazak dan sebagainya lah. Lifespan perspective. Kalau kita tengok involve growth, maintenance and regulation. Pertumbuhan, maintain, dan juga kawalan jugalah, melibatkan itu. Constructed through biological, sociocultural and individual factors working together. Jadi dia terbentuk melalui biologi, sosial budaya, dan juga faktor-faktor kerjasama. Individual factors working together. Dia juga memberi faktor individu itu juga. Dia bergerak bersama memberi sumbangan kepada perkembangan ini. Dan kalau kita tengok jangkaan hayat itu, life expectancy itu, the upper boundary of human lifespan is 122 years. The average life expectancy is 79 years. Lalu 2015, USA 79 jangka hayat. Ini average lah. Ada yang lebih tua, 80, 90, 100 dan sebagainya. Tahun 54, 70. Tahun 1954, tahun 1947. Kurung ke 19 iaitu 1800 tu. 41 umur. Kalau kita tengok Massachusetts tu by colony Middle Age England, 35, 33, ancient Greece, prehistoric time. Walaupun ini jangkaan hayat ini tidak semestinya sebegini, tetapi kalau bermula kurung ke 20, 21 ni, kita nampak proses jangka hayat itu makin meningkat. Makin meningkat setiap dekad. Setiap dekad jangka hayat manusia ini semakin meningkat selaras dengan kemajuan teknologi, kecanggihan teknologi perubatan, kecanggihan teknologi pemakanan, dietetik dan sebagainya, dan juga dari segi security, keselamatan, dan sokongan-sokongan persekitaran dari segi yang menyumbang kepada kesejahteraan psikologi dan sebagainya. Jadi gabungan daripada perkara-perkara tersebut dapat dilihat tahun demi tahun, dekad demi dekad, jangka hayat manusia ini meningkat. Jangka hayat manusia meningkat. Kalau kita tengok di US, kita tengok di Jepun terutamanya sekali. Ramai orang tua-tua di Jepun, ramai sangat orang tua-tua. Itu menandakan bahawa
Yang pertama keselamatan, pemakanan, dietetik, kesejahteraan psikologi. Jadi elemen-elemen ini sekiranya kemajuan yang dicipta itu selaras dengan tuntutan-tuntutan kesejahteraan manusia dan keselamatan manusia, pertama sekali kesihatan dan sebagainya, maka kita dapat lihat kembangan jangka hayat itu memang berlaku, boleh diukur. Cumanya yang saya rasa kurang, aku sukar untuk memahami sedikit, walaupun kajian-kajian dijalankan pada ancient Greece dan sebagainya. Nak kata umur dia 20, average 20 ni, mungkinlah, mungkin kemungkinan itu berlaku, tetapi kita lihat, kalau kita belajar, kita tengok dalam sejarah-sejarah zaman-zaman ancient Greece itu, bermula dengan dengan sejarah ketamadunan perekodan penulisan manusia itu, kita melihat bagaimana Plato, Aristotle, Socrates, Anaximenes, Hippocrates, dan sebagainya menceritakan keadaan semasa pada zaman mereka itu. Terdapat orang tua, orang muda, orang dewasa dan sebagainya. Kalau kita nak ambil umur average 20 ni agak sukarlah. Sebab pada masa itu mereka telah bertamadun, ada orang dewasa dan sebagainya. Tak tahulah dia buat kajian macam mana. Kemudian zaman prasejarah. Zaman prasejarah. Yalah, mereka ni hidup terdedah dengan persekitaran yang tidak terjamin, tidak selamat dan sebagainya. Mereka bertarung dengan kehidupan lain, kehidupan buas yang lain, binatang-binatang buas dan sebagainya. Mereka ni terdedah secara langsung dengan perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim pada zaman itu dan sebagainya. Dari segi teknologi dan juga sumber makanan pada ketika itu mungkin terlalu basic dan kurang selamat dari segi kesihatan dan sebagainya. Namun untuk kita katakan umur mereka ini average 18 tahun itu agak sukar untuk difahami, kerana bagaimana kelangsungan manusia itu berlangsung sampai sekarang. Kalau kita nak ambil umur 18 tahun, sempat kahwin ke tidak dan sebagainya. Memang dulu memang dia orang kahwin umur 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun dan sebagainya. Bagaimana mereka ukur julat daripada skor umur yang paling tinggi dengan skor umur yang paling rendah, dan averagekan dia untuk dapatkan 18 tahun peratus umur pada zaman prasejarah itu. Adakah berdasarkan fosil-fosil penemuan dan diuji secara carbon test ke atas fosil-fosil, tengkorak-tengkorak dan sebagainya. Adakah cukup sebagai sampel untuk mengatakan average umur mereka ini 18 tahun? Faham tu? Faham Ustaz. Ustaz. Tak apalah. Masih lagi dengan jangka hayat manusia ni. Apa dia panggil? Kadar peningkatan yang amat cepat ini, peningkatan jangka hayat, kalau kita tengok antara 1800 dengan 1900 tu sangat berbeza dari segi umur dia, jangka hayat kehidupan manusia, Jadi peningkatan ini ada implikasi, implikasi
sebagai kualiti kehidupan orang dewasa tua, older adult. So society is reflective of the needs of younger individuals. Jadi masyarakat itu adalah dia reflect pada keperluan orang muda itu sendirilah. Contohnya dalam masyarakat nak ada taman, nak ada sistem pengangkutan, nak ada semua benda-benda sistem sokongan. Sistem sokongan. So do not take into consideration individual with low stamina or strength. Jadi kita tak ambil kira lah. Orang-orang yang dari segi stamina dan kekuatannya lemah. Dari segi kekuatan dia tak kuat lah. Low stamina or strength. So larger focus has been on what older adults lack rather than what they can contribute to society. Jadi tekanan ataupun tumpuan yang lebih besar telah diberi pada apa on what older adult lack, apa kekurangan-kekurangan orang tua dewasa ini banding dengan apa yang dia boleh sumbang kepada masyarakat. So jadinya jangan persoal lah apa orang dewasa tua ni boleh menyumbang kepada masyarakat. Sepatutnya kita beri penekanan kepada mereka pada masa sekarang, bagaimana mereka ini perlu meneruskan hidup dengan usia sebegitu, apakah support system yang perlu ada untuk mengekalkan kelangsungan kehidupan mereka sehinggalah mereka mati. Sebab itu kata larger focus has been on what older adult lack rather than what they can contribute to society. Jadi perkembangan itu dia melibatkan apa? Lifelong, multidimensional, multidirectional, plastic, multidisciplinary, contextual, growth, maintenance and regulations of course. Tengok satu-satu. Four constructions of biology, culture and individual. Tengok satu-satu. Ada? What types of contextual influences? Okay. Normative age graded influences. Yes, similar for individuals in a particular age group. Itu panggil normative age graded influences. Maknanya kita tengok pengaruh kelompok umur tertentu. Iaitu kalau kita tengok ni, iaitu individu-individu yang berada dalam kumpulan umur tertentu lah. Similar for individual in a particular age group. Contoh puberty and menopause. Akhir balik dan juga menopause. Nak kata dah tamat dia punya kefungsian sebenar dari segi productivity, reproduktif, dari segi sistem reproduktif dia sudah tamat, maka dia tidak boleh lagi tidak boleh lagi berfungsi seperti orang muda dan sebagainya. Kalau perempuan dia tak boleh lagi mengandung dan sebagainya. Dia punya sistem reproduktif dia sudah tidak lagi berfungsi. Itu peringkat menopause. Kemudian normative history graded influences. Common to people of a particular generation because of historical circumstances. Ini biasa bagi manusia dalam generasi tertentu, sekelompok manusia dalam generasi tertentu, because of historical circumstances. Kerana disebabkan oleh sejarah, pada keadaan-keadaan tertentu lah, sejarah, situasi sejarah
tertentu pada bulan manusia ini, kan. Itu panggil normative history graded influences. Contohnya kalau kita katakan generasi zaman Jepun, kalau kat Malaysia kan. Generasi zaman Jepun maknanya generasi yang lahir semasa dijajah oleh Jepun. Generasi zaman komunis semasa dijajah ataupun bukan dijajah lah, diancam oleh pengganas komunis. Itu yang panggil normative history graded influences. Boleh faham eh? Boleh. Boleh Ustaz. Okey. Mungkin 20 tahun akan datang, kita ni semua ni dia panggil termasuk dalam normative history graded influences. Apa dia? Zaman COVID-19. Mereka-mereka yang hidup di zaman COVID-19. Betul tak? So, setiap orang dia akan berada dalam sejarah tempoh masa tertentu. Setiap individu dia akan berada tercatat dalam sejarah tempoh masa tertentu. Bersama kelompok-kelompok lah, kelompok tertentu pada masa tertentu. Ada soalan? Okey. Kenapa tak ada soalan hari ni? Semalam ada soalan. Orang yang sama, subjek yang berbeza. Contohnya Cuban Missile Crisis, kan? Assassination of JFK pada zaman tu. Kita zaman Jepun je, kan? Kalau dekat Jepun, golongan yang hidup pada masa pengeboman bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki, kan? Kemudian non-normative life event, unusual occurrences that have a major impact on individuals' life. Non-normative, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian secara bukan normatif dalam kehidupan manusia. Kejadian-kejadian yang uncommon, iaitu yang bukan selalu berlaku, yang luar biasa, unusual occurrence. Jadi setiap kejadian itu mempunyai have a major impact. Impak yang besar ke atas kehidupan seseorang individu, on an individual's life. Itu panggil non-normative life event. Death of parent when child is young, winning the lottery, and etc. Kematian ibu bapa masa dia kecil, ini memang memberi kesan yang besar ke atas anak-anak, terutama sekali anak-anak yang masih kecil. Juga dia memenangi loteri. Loteri ini nombor lah, kan? Nombor. Ialah nombor ekor ke, nombor kepala ke, apa ke dan sebagainya. Yang jadi isu kat Malaysia ni, cabutan loteri 22 kali ekstra untuk setahun. Yang mingguan ada, bulanan ada dan sebagainya. Itu yang jadi isu kat Malaysia. Kenapa menteri membenarkan cabutan-cabutan judi ini? Adakah kerana nak mengikut ataupun nak meningkatkan gerakan ekonomi di Malaysia, di samping kerajaan mendapat cukai daripada pusat-pusat judi dan sebagainya, pusat-pusat judi yang berlesen dan sebagainya. Mungkin tanpa memikirkan kesan akibat dari segi moral, dari segi kepatuhan kepada agama dan sebagainya.
And then contemporary concerns, health and well-being, kesihatan dan kesejahteraan. Ini yang menjadi tumpuan fokus semasa yang orang duk tekankan. Dari segi kesihatan dan juga kesejahteraan. Parenting and education, keibubapaan dan juga pendidikan. Ini yang ditekankan. Ini semua termasuk dalam perancangan dan juga dasar-dasar negara. Dan dalam membuat dasar negara, dia ambil kira benda-benda macam ni lah. Seluruh dunia mengambil kira perkara-perkara macam ni. Social culture, context and diversity. Terutama sekali kita kalau masyarakat Malaysia terdiri daripada budaya-budaya bangsa yang berbeza, itu dipanggil social culture, context dan diversity. Kepelbagaian bangsa, agama dan sebagainya lah. Ini sesuai. Dia buat kajian dalam konteks Malaysia itu sendiri. Bagaimana masyarakat Malaysia boleh hidup, boleh meneruskan kelangsungan hidup mereka setiap hari dalam konteks sosial budaya yang berbeza, dengan diversity dari segi bangsa, agama dan budaya itu sendiri. Bagaimana nak sustain keadaan sekarang sampai bila-bila. Kerana apa? Kerana agak sukar. Kalau kita tengok contoh-contoh di banyak negara, apabila diversity ini semakin luas, timbul permasalahan-permasalahan dalam membuat peraturan, dalam mengekalkan, contohnya dia akan jadi bias, contoh ketidakcukupan sumber dan sebagainya, bagaimana nak mengaggregasikan sumber-sumber yang terhad kepada bahagian bangsa ini. Banyak kumbuk ni. Contoh kalau kita tengok culture, behavior patterns, dalam budaya ini dia ada pattern bentuk tingkah laku, belief, kepercayaan, and all other product of a group that are passed on from generation to generation. Jadi kita lihat dalam budaya itu dia ada bentuk tingkah laku, kepercayaan dan juga semua perkara-perkara daripada satu kumpulan itu, yang dibawa daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Itu boleh dilihat dalam konteks satu-satu budaya lah. So bagaimana diversity ini, kepelbagaian culture ini boleh dikekalkan. Contoh yang berlaku, kalau kita tengok dekat Malaysia, isu perobohan masjid, isu perobohan kuil Hindu, isu perobohan tokoh-tokoh dan sebagainya, dan rumah-rumah ibadat ini. Bagaimana kerajaan nak menjaga semua perkara ini tanpa menjejaskan kepercayaan yang beragama, dan juga hak-hak kepentingan setiap bangsa dalam beragama. Dia makin lama makin canggih. Memang manusia makin canggih, keperluan juga perlu kepada teknologi yang canggih untuk mencapai matlamat, untuk mencapai keperluan-keperluan yang dihajati. So, dalam masa yang sama, perkembangan-perkembangan ini perlu dilihat juga permasalahan-permasalahan yang timbul bersama dengan perkembangan kemajuan itu sendiri. And then cross-cultural studies. So, kajian-kajian melintasi budaya, silang budaya ini, comparison of one culture with one other cultures. Ia nak bandingkan satu budaya dengan satu budaya lain atau banyak budaya lain. So, dalam membuat perbandingan ini untuk mencari
solusi ataupun untuk berkompromi, ataupun nak mengenal pasti apa keperluan sebenar, keperluan yang perlu dipenuhi dan keperluan yang boleh dikesampingkan dalam setiap budaya itu sendiri. Ya. Okey. Macam biasalah. Saya cerita apa tadi? Reason of one culture with one or more culture. Saya rasa kita berhenti sini dulu. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh Ya. Ustaz. Sebelum tu semua orang isi attendance yang saya share dalam chat Webex tu. Kemudian macam biasa nak onkan video dulu. Onkan video. On kamera, bukan video, kamera.